Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab Qurani. Tajuk yang pertama iaitu tajuk Ad-Dhamir. Okey, semua boleh tengok dalam buku muka surat yang belakang sekali. Kita tengok dia punya gambaran keseluruhan tajuk Ad-Dhamir ni, apa yang kita akan belajar. Saya akan cerita secara keseluruhan dulu, kemudian baru kita tengok sedikit yang kecil dulu. Okey, yang pertama kita akan belajar tajuk Ad-Dhamir. Dhamir seperti yang kamu tahu, dhamir adalah apa? Dhamir adalah kata ganti diri. Tapi dhamir ni tidak pernah belajar masa bahasa Arab permulaan. Kamu cuma belajar dhamir munfasil dan juga dhamir muttasil sahaja. Okey, dhamir munfasil yang kamu belajar iaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana dan nahnu. Ini yang kamu belajar dulu. Kemudian kamu belajar hu, huma, hum. Yang ini kamu belajar dhamir muttasil. Dhamir muttasil iaitu hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kuna, ya dan na saja. Ini yang kamu belajar masa bahasa Arab permulaan. Untuk bahasa Arab Quran ni kita akan belajar lebih detail, iaitu apakah pecahan dhamir yang lebih besar. Okey, pecahan dhamir yang lebih besar kita terbagi pada dua juga, iaitu dhamir al-baris dan juga dhamir al-mustatir. Dhamir al-baris dia ada dua, iaitu dhamir munfasil dan juga muttasil. Dan dhamir munfasil pula terbagi kepada dua juga, iaitu al-marfu' dan juga al-mansub. Manakala dhamir muttasil sebenarnya dia terbagi kepada empat. Tapi dalam gambar rajah ni kamu tengok saya bagi dua je, fil fi'li, kemudian ba'da fi'il. Okey, ba'da fi'il, ba'da isim dan ba'da huruf. Okey, sebenarnya macam ni, bacaan ni macam ni dhamir muttasil terbagi kepada empat. Boleh tengok kepada buku kamu, buku surat yang pertama sekali. Tak apa, nanti kita tengok Okey, dhamir muttasil terbagi kepada empat. Yang pertama fil fi'li, kemudian terbagi kepada empat, iaitu yang kedua ba'dal fi'li, ba'dal isim dan juga ba'dal huruf. Okey, ini adalah pembahagian bagi dhamir muttasil. Manakala dhamir mustatir ada tiga bahagian, iaitu fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Okey, boleh tengok untuk penerangan lebih lanjut. Kita tengok muka surat yang pertama. Patah balik muka surat yang pertama. Okey, dhamir baris. Dhamir baris merupakan dhamir kata ganti diri yang nampak pada lafaz. Manakala dhamir mustatir, dhamir baris, dhamir yang nampak pada lafaz. Manakala dhamir mustatir adalah dhamir lawan kepada nampak, tak nampak, maknanya dia tak jelas. Okey, jadi keseluruhannya, okay, dhamir dia terbagi kepada dua, iaitu al-baris dan juga al-mustatir. Okey, al-baris ni maknanya kita nampak, jelas. Dia jelas. Manakala dhamir mustatir dia tak jelas. Okey, contoh saya ambil. Okey, saya ambil perkataan huwa talibun. Okey, mana dhamir? Automatik kita nampak huwa ni adalah dhamir. Siapa buat? Siapa buat? Lelaki. Berapa orang? Seorang. Automatik kita tahu dah. Katakanlah pula saya ambil macam ni, zahabati. Contoh saya ambil zahabati. Okey, soalan dekat sini memang dia fi'il. Bila fi'il, ada tak orang buat? Ada. Siapa buat fi'il ni? Anti. Macam mana tahu anti? Sebab ta yang berbaris di bawah sini adalah anti. Jadi tahu tak siapa buat?
Tahu tak dhamir yang dalam fi'il ni? Tahu. Dhamir dalam fi'il ni ialah anti. Kenapa kita belajar dhamir perlu belajar fi'il? Sebab setiap fi'il mesti ada orang yang buat, dan orang yang buat itu bergantung kepada dhamir apa. Contoh macam zahabti ni, macam zahabti dia adalah fi'il, tapi siapa yang buat dalam ni? Pelaku dia siapa? Pelakunya adalah anti. Fa'ilu ni ialah anti. Macam mana tahu anti? Sebab ta baris bawah. Okey, tapi katakanlah kalau saya bagi perkataannya ialah tazhabu. Tu saya bagi tazhabu. Okey, tazhabu ni siapa buat? Dia fi'il. Okey, siapa buat? Dia boleh jadi dua orang yang buat. Sama ada kita kata dia hiya ataupun anta. Okey, sebab hiya pun tambah ta dalam fi'il mudhari', hiya pun tambah ta, anta pun tambah ta dekat depan. Jadi menunjukkan apa dia? Tazhabu fi'il mudhari'. Tazhabu ialah fi'il mudhari'. Okey. Fi'il mudhari' bagi hiya dan anta termasuk di dalam kategori hiya dan anta sini termasuk dalam kategori dhamir mustatir. Okey, jelas fi'il mudhari' bagi hiya dan anta termasuk dalam kategori dhamir mustatir. Sebab kita tak tahu. Kalau bagi tazhabu saja kita tak tahu siapa yang buat, hiya ke anta. Beza dengan keadaan zahabti ni. Bila zahabti automatik kita tahu dah siapa yang buat, anti. Kita terus tahu. Okey, itulah perbezaan di antara apakah dia dhamir baris dan apakah dia dhamir mustatir. Jelas Okey, seterusnya kita masuk kepada pembahagian dhamir baris. Okey, dhamir baris terbagi kepada dua, iaitu munfasil dan juga muttasil. Okey, munfasil ialah kata ganti diri, iaitu dhamir yang berdiri dengan sendiri, tak bergantung dengan perkataan sebelumnya. Okey, dia terbagi kepada dua, iaitu marfu' dan juga mansub. Saya tahu kamu tak faham pun yang ni. Okey, tak apa, saya terang. Dhamir, saya cerita dulu, nanti kita tengok pada contoh. Okay, dhamir marfu', apakah yang termasuk dalam dhamir marfu'? Kita tengok sini, dhamir munfasil, marfu'. Dhamir dia macam yang kamu hafal sebelum ni lah, wa huma hum ya wa huna anta antum antum anti antuma antuna ana dan nahnu. Okey, dhamir ni penggunaannya sama dengan macam kita kata bahasa Inggerisnya he, she, they, you, I. Dia tak bergantung dengan perkataan sebelum ni. Contoh macam ni lah, saya bagi ni, huwa talibun. Dia boleh berdiri dengan sendiri. Dia tak ada kaitan dengan talib, dia tak ada kaitan dengan kataan sebelum dia. Okey. Manakala dhamir mansub pula, okey, dhamir mansub ni hanya berlaku pada kalimah iya saja. Iya. Ingat elok, dhamir mansub hanya berlaku pada kalimah iya sahaja. Okey, maksudnya macam mana? Maksudnya kalimah iya, contohnya saya bagi dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kalimah iya dekat sini merupakan dhamir, manakala kalimah ka ni dia tak ada i'rab pun. Contoh kita tengok ni Okey, saya kata dekat sini dhamir munfasil mansub, dia mesti perkataan iya, kemudian combine lah dengan dhamir-dhamir yang kita mengaji sebelum ni. Hu, huma, hum, ha, huma, kun, ha, iya, hu, iya, huma, iya, hum, iya, ha, iya, huma, dan seterusnya. Ini yang belakang dia tu, hu, huma, hum, ha, huma, huna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kuna, ya, na ni kita dah mengaji sebelum ni, tapi itu bukan dhamir. Yang dhamir adalah perkataan iya sahaja. Kalau jumpa dalam Quran tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka iya tu yang dhamir
munfasil mansub. Okey, jelas dhamir munfasil habis. Dhamir munfasil dia stand alone, maknanya dia tak bergantung dengan perkataan sebelum. Manakala dhamir muttasil, okey, dhamir muttasil, okey, ni adalah sifat dhamir munfasil lah. Ini marfu', contoh marfu' yang ni. Kemudian ini adalah dhamir, yang ni pula adalah dhamir mansub. Okey, manakala dhamir muttasil adalah kata ganti diri yang bersambung atau terikat dengan perkataan sebelumnya. Contoh yang kamu dah belajar adalah kitabi, kitabuka, kitabuhu. Mana dhamirnya? Ya dekat belakang, kaf dekat belakang. Okey. Okey, dhamir muttasil adalah dhamir yang terikat dengan perkataan sebelumnya. Boleh berlaku pada fi'il, boleh berlaku pada isim, boleh berlaku pada huruf. Dia terdapat 4 jenis. Itu saya cakap tadi, dia sebenarnya terbagi kepada 4. Fil fi'li, fil fi'li, fil fi'li. Kemudian ba'da fi'li, ba'da isim dan juga ba'da huruf. Yang ba'da ni saya gabungkan pada gambar rajah ni. Nama pun nota, janganlah susah-susah, kita buat pendek-pendek je. Okey, kita tengok satu-satu. Fil fi'li merupakan dhamir tersebut berlaku di dalam tasrif fi'il. Okey, macam saya cerita tadi, dalam fi'il mesti ada dhamir. Sebab fi'il tak boleh berdiri dengan sendiri, dia mesti ada orang buat. Yang buat tu, nak menentukan siapa buat tu adalah dhamir tu sendiri. Sebab tu kita belajar, kalau kamu baca sifat huwa fa'ala, ma fa'ala, hum fa'alu, tu macam mana kamu tahu ada fa'alu? Sebab ada hum. Macam tu lah cerita dia. Okey, fil fi'li, makna fi tu maksudnya dalam. Fi'il adalah fi'il perbuatan, maknanya dhamir tu built in dalam fi'il tersebut. Okey, dia mesti mengikut tasrif fi'il. Tasrif fi'il ingat tak? Fi'il madhi, mudhari' amar tu. Okay, kalau tak ingat, boleh rujuk dalam buku kamu tu. Kita ingatlah muka surat apa. Ni, cari bahagian ni sebelum nota dhamir ni. Sebelum nota dhamir ni, dia duduk belakang sekali. Ni, ini adalah sifat fi'il. Tolong hafal. Kalau tak hafal, bila nak belajar, buka ni kat depan, salin ke apa ke, supaya mudah. Okey, kat mana tadi? Okey, untuk tasrif fi'il, fil fi'li, okey, dia juga boleh berlaku pada kana wa akhwatuha. Okey, kana wa akhwatuha ni kamu akan belajar pada dengan lebih mendalam pada topik yang seterusnya. Okey, kana wa akhwatuha, perkataan kana dan adik-beradik dia, kana, batas semua tu, dia termasuk dalam kategori fi'il. Contoh, bukti yang paling jelas dalam Quran, kita pernah jumpa perkataan kuntum. Kuntum, asal kuntum ialah perkataan kana campur dengan antum, jadi dia fa'al tum. Dia sama konsep macam qala campur dengan qala, qala campur dengan antum, dia akan jadi qultum. Sebab kenapa hilang alif tu? Sebab dia fi'il sahih, fi'il mu'tal, mu'tal ajwaf. Lupa dah, saya tahu kamu confirm lupa punya. Okey, nanti kita akan belajar juga tentang sahih mu'tal, kita ulang semula. Okey, jadi saya nak cerita kat sini, kana wa akhwatuha juga termasuk di dalam kategori fi'il. Untuk fil fi'li, dia ada 7 alamat. Dia ada 6 tanda. Okey, tanda yang pertama ialah ta'ul fa'il, yang kedua alif isnain, yang ketiga wawul jama'ah, nun niswah, ya'ul mukhatab dan na. Okey, apa yang boleh masukkan dalam ta'ul fa'il? Ta'ul fa'il ialah huruf ta yang berbaris sahaja. Maknanya dalam fi'il tersebut, kalau ada pertambahan huruf ta yang berbaris sahaja, berlaku pada apa? Hanya berlaku pada fi'il madhi sahaja. Fi'il madhi pula dhamir apa? Dhamir anta, anti, ana, antuma, antum dan juga antun. Nah,
Dhamir ini sahaja dalam fi'il madhi sahaja termasuk dalam kategori ta'ul fa'il. Contoh, kita ambil contoh okey. Fi'il madhi anta kita tambah ta di belakang. Ta ni baris tak? Ta berbaris. Tu saya kata ta'ul fa'il hanya ta yang berbaris sahaja, yang ditambah di hujung perkataan, bukan di awal perkataan. Okay, fa'alti, fa'altu, fa'altuma, fa'altum, fa'altunna. Jadi inilah dia sifat yang boleh termasuk di bawah tajuk dhamir baris muttasil fil fi'li alamat ta'ul fa'il. Okey, seterusnya ialah tanda yang kedua ialah alif isnain. Alif ialah huruf alif, isnain ialah dua. Maknanya apa? Huruf alif yang menunjukkan dua orang pelakunya, dua orang yang buat. Berlaku pada apa? Kalau fi'il madhi berlaku pada huma. Fi'il madhi berlaku pada huma saja, iaitu fa'ala tambah alif belakang, nampak tak? Kemudian fa'alata tambah alif belakang. Kemudian pada fi'il mudhari' berlaku pada huma dan antun, iaitu yaf'alani dan juga taf'alani. Yang ketiga berlaku pada fi'il amar, iaitu pada dhamir antuma if'ala. Okey, jelas alif isnain merupakan huruf alif yang menunjukkan dua orang pelaku. Manakala wawul jamaah, huruf waw yang menunjukkan ramai yang buat. Biasanya kalau huruf waw menunjukkan ramai ni melibatkan tiga orang lelaki. Tiga lelaki yang buat. Berlaku pada dhamir hum pada fi'il madhi, iaitu fa'alu. Kemudian fi'il mudhari' berlaku pada dhamir hum dan antum, iaitu yaf'aluna, taf'aluna. Nampak tak? Waw. Kemudian pada fi'il amar pada dhamir antum, iaitu if'alu, ada huruf waw belakang. Seterusnya ialah nun niswah. Nun niswah ialah huruf nun, tambahan huruf nun. Niswah ni perempuan, maknanya tambahan huruf nun yang menunjukkan berapa orang buat? Ramai perempuan yang buat. Ini hanya khusus untuk tiga orang perempuan, iaitu dhamir hunna pada fi'il madhi, fa'alna, nampak tak tambah na belakang. Kemudian fi'il mudhari' dhamir hunna dan antunna, iaitu taf'alna dan yaf'alna. Dan juga fi'il amar pada dhamir antunna, iaitu if'alna. Seterusnya tanda yang kelima, iaitu ya'ul mukhatab. Ya ialah huruf ya, tambahan huruf ya yang berlaku pada dhamir mukhatab sahaja. Huruf ya yang berlaku pada dhamir tambahan huruf ya pada dhamir mukhatab hanya berlaku pada dhamir anti saja. Dia berlaku fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Pada fi'il mudhari' kita tambah taf'alina, tu huruf ya tu. Kemudian pada fi'il amar if'ali, tambah ya di belakang. Kemudian yang terakhir ialah na, tambahan huruf nun alif di belakang, hanya berlaku pada dhamir nahnu, iaitu fi'il madhi fa'alna. Okey, itu adalah dhamir baris penerangan bagi dhamir baris muttasil fil fi'li. Ini adalah khulasahnya. Saya beritahu sini fil fi'li dia berlaku pada tasrif. Bila saya sebut tasrif, automatik kepala kamu kena faham dia berlaku pada sifat fi'il madhi, mudhari' dan amar. Begitu juga pada dhamir mustatir, saya sebut tasrif, maka semua ni adalah melibatkan fi'il. Kalau saya kata dhamir muttasil fil fi'li tasrif, maknanya automatik semua ni adalah melibatkan fi'il, sama ada madhi, mudhari' ataupun amar. Ni saya tulis ta'ul fa'il, siapa dia, bawah dia alif isnain, siapa dia wawul jamaah, siapa dia nun niswah, ya'ul mukhatab dan na. Okey, seterusnya saya nak cerita tentang ba'da. Kalau kamu faham secara umumnya, secara ringkasnya, ba'da ialah selepas. Apa yang kamu faham ba'da fi'il? Maknanya dhamir tu duduk kat mana? Sebelum fi'il ke selepas fi'il? Dia berada selepas fi'il. Yang ini kalau ba'da isim, selepas isim. Kalau ba'da huruf, selepas huruf. Okey, untuk penerangan lebih lanjut, kita tengok sini
Okey. Contoh yang pasal sorry. Okey, untuk yang ba'da ni ba'da. Senang je ba'da. Ba'da paling senang. Okey, saya kata ba'da dia ada 3. Okey, ba'da fi'il dan ba'da isim dulu. Isim dan juga ba'da huruf. Okey. Kalau dalam buku, ni buku ni cerita skema lah. Ba'da isim biasanya berlaku pada dhamir kepunyaan, macam kamu main sebelum ni, iaitu kitabi, kitabuka, kitabu. Okey, dia sama macam penggunaan his, her, dia, my dalam bahasa Inggeris. Itu kalau ba'da fi'il, ba'da isim, sorry. Kalau ba'da isim, dia menceritakan tentang dhamir kepunyaan, buku awak, buku saya, buku kita. Okey, manakala ba'da fi'il duduk lepas fi'il lah. Contoh kat sini. Dan biasanya dia berada pada kedudukan maf'ulun bih. Maf'ulun bih ialah mangsa kepada fi'il tersebut. Okey, contoh saya bagi dalam ayat Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Hadaita, okey, sini saya tunjuk kataan hadaitana. Okey, hadaita ialah fa'alta. Hadaita ialah fa'alta. Fi'ilnya adalah hadaya. Yang pelakunya adalah anta. Mana tahu? Sebab ta dekat belakang. Dia adalah fi'il madhi anta. Okey, kemudian ada na dekat belakang ni. Okey, na ni bermaksud kepada siapa? Na ni mewakili kepada nahnu, kami. Jadi maksudnya apa? Setelah engkau memberi petunjuk. Okey, ini hadaita, fa'alta. Setelah engkau memberi petunjuk, ta'rif kepada tafsir kepada hadaita ialah engkau telah beri petunjuk. Kenapa perkataan telah? Sebab dia fi'il madhi, past tense. Siapa buat dia? Engkau, anta. Apa fi'ilnya? Petunjuk. Okey, memberi petunjuk. Jadi hadaita, maksud hadaita engkau telah beri petunjuk. Okey, dia bagi petunjuk kepada siapa? Dia bagi petunjuk kepada nahnu, kami. Jadi nahnu ni, na ni berada kat mana? Dalam fi'il ke selepas fi'il? Dia berada selepas fi'il, sebab hadaita ialah fi'il, nahnu dhamir, tapi duduk kat mana? Selepas fi'il. Kenapa anta ni tak boleh kira selepas fi'il? Sebab ta dekat sini tak boleh dikira sebagai fi'il, sebab ta di sini dalam fi'il. Fa'alta, dia dalam tasrif kan? Dia berada dalam fi'il. Okey, manakala ba'dal huruf, ialah dhamir yang berada selepas pada huruf. Okey, ini termasuklah inna wa akhawatuha. Ingat, inna wa akhawatuha termasuk dalam kategori huruf, bukan isim, bukan fi'il. Kana wa akhawatuha adalah fi'il, inna wa akhawatuha adalah huruf. Okey, ni banyak jumpa dalam Quran. Innahum. Okey, dhamir yang boleh berada selepas huruf ni, dia berlaku pada huruf jar dan juga pada inna wa akhawatuha. Contoh innahum, inna huruf, hum jadi dhamir ba'da huruf. Contoh dalam Quran, dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, perkataan alaihim daripada perkataan ala huruf jar, ala ialah huruf jar campur dengan him, maka jadilah alaihim. Him ni jadi apa? Dhamir ba'da huruf, iaitu huruf jar. Okey, itu adalah dhamir muttasil. Tidak cerita dah. Sebab tu saya dhamir muttasil yang ba'da ni saya combinekan. Dhamir dia yang ni je. Hu, huma, hum, ha, huma, hunaka, kuma, kum, ki, kuma, kuna, yana. Tapi macam mana kita nak menentukan yang mana satu ba'da huruf ke, ba'da fi'il ke, ba'da isim ke? Tengok siapa selepasnya. Contoh saya bagi tahu sini,
Sini adalah hu, huma, hum sampailah ya, na kan. Okey, tapi macam mana kita nak tahu yang mana satu ba'da huruf pada isim ke, ba'da huruf ba'da fi'il ke, ba'da isim ke, ba'da huruf ke? Caranya ialah, okey, katakanlah hu. Kalau sini saya bagi contoh saya bagi darabtu campur dengan hu jadi apa? Hu ni jadi apa? Hu kat sini, hu dekat sini akan jadi ba'da fi'il. Sebab sebelum dia siapa? Sebelum dia adalah fi'il. Okey, tapi kalau saya bagi sini pula, kitabu hu dekat sini akan jadi apa? Hu dekat sini akan jadi ba'da isim, sebab sebelum hu ialah isim. Okey, kemudian katakanlah saya bagi surat dari sini saya bagi yang senang sikit lah. Alaihi. Hi jadi apa? Ba'da huruf, sebab sebelumnya adalah huruf. Okey, jelas pasal ba'da ni. Okey, untuk dhamir mustatir nanti kita sambung yang seterusnya.